Okey kelas, seperti yang dijanjikan hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita iaitu bab 7 keelektrikan dan kemagnetan Siapa yang baru masuk tadi? Okay, cikgu ulang balik dalam 1 minit ni, mungkin awak boleh nampak balik apa yang kita dah belajar pada pelajaran lepas. Okay, selamat datang Hafiz. Okay, semua benda memerlukan tenaga kan, kita dah belajar dah, tenaga tu adalah keupayaan untuk melakukan kerja. Lepas tu kita juga belajar keperluan tenaga, kenapa tenaga tu perlu. Kita juga telah belajar ada pelbagai bentuk tenaga. Dan ada tenaga kinetik, elastik, haba. Dan bagaimana bentuk tenaga ni akan digunakan sebagai sumber kepada tajuk kita hari ini iaitu tajuk elektrik. So pelbagai sumber tenaga ni adalah tenaga yang merupakan tenaga yang boleh diperbarui dan tak boleh diperbarui. Maksudnya ada yang akan wujud selama-lamanya seperti matahari. Selagi dunia kita tak kiamat, matahari tu masih ada. Macam ada benda yang habis guna, tak ada dah. Kemudian kita juga telah belajar bab cas elektrostatik, di mana cas elektrostatik ni adalah cas yang berada dalam satu objek, dia tak keluar. So dalam setiap objek tu dia akan memberikan sifat kepada objek tu sama ada objek tu akan menjadi objek positif ataupun negatif. Kita tengok kat sini, cas yang positif dan negatif ni akan menghasilkan objek yang mempunyai sifat dia sendiri. Seperti objek yang pertama ni kita ada 5 biji proton. Yang biru-biru tu adalah proton. Proton maksud dia ialah dia bercas positif. So ada 5 positif. Okay. Adakah dia tak ada negatif? Ada negatif tak kat sini? Ada berapa? 2 je. Ada 2. So adakah itu menyebabkan kita nampak dia bagaikan dia tak ada negatif? Ada negatif kan? Ada. Tapi negatif dia sangat sedikit. 2 saja. So ini menyebabkan kita nampak dia bersifat positif. Tengok yang mana banyak dia menang. Okey. Untuk kes kedua kita nampak negatif dia ada 7. 7 elektron. Okey. Dan proton dia hanya ada 4. 4 ke 5? 5 5 tu. 5 proton. So siapa yang menang? Elektron menang ke proton menang? Elektron. Elektron menang. So dah ni, bila sesuatu objek tu dia bercas negatif ataupun positif, dia ada dua-dua. Dia ada dua-dua cas. Cuma kita nak tengok siapa yang lagi banyak. Okey? Maksudnya kalau dalam diri kita lah, hari ni katakan kita kata kita rajin. Adakah 100% dalam diri kita rajin? Mungkin kita rajin datang kelas cikgu. Tapi awak malas buat benda lain. Mungkin awak malas nak buat kerja sekolah ke, awak malas nak tolong mak ke, awak malas nak mandi ke. So, tapi yang mana yang lagi banyak? Kerajinan lagi banyak daripada malas, maknanya kita ni orang yang rajin lah. Macam tu So kalau cikgu bagi contoh, orang yang ada sikap rajin sikit tapi sikap malas dia banyak. Maksudnya orang tu kita anggap dia sebagai malas lah. Okay, tapi kita tak boleh assume semua benda dalam diri dia malas. Kalau dia malas semua, baik dia mati. Kan? So kalau awak tengok kawan awak tu macam malas, ada benda yang rajin dalam diri dia. So kita boleh bantu dia untuk jadi lagi rajin. So lepas ni awak bolehlah jemputkan kawan awak masuk So cikgu ucap tahniah kepada yang masuk awal dan yang sentiasa masuk kelas cikgu. Lepas ni, kalau awak tulis kehadiran, masa awak tulis kehadiran, awak tulis kehadiran, nama apa semua tu, dalam kurungan awak tulis GM. Siapa yang masuk kelas cikgu, awak tulis GM. Maksudnya dia hadir Google Meet.
Cikgu nak bagi special sikit nanti kat dia. Okey, Itu cikgu. cikgu just tulis kehadiran saja kan. So siapa yang tulis nama tu je. So siapa yang datang Google Meet ni maksudnya dia lebih dia lebih committed lah dengan kita punya kelas. Okay. Sekarang ni kita nak tengok kalau bahan tu adalah neutral lah, kita katakan dia neutral, maksudnya bilangan proton dan neutron dia adalah, proton dan elektron dia adalah sama. Jadi bahan ni kita boleh sebutkan dia sebagai tidak bercas. Tidak bercas. Bukan maksudnya dia tak ada cas, tapi dia adalah neutral. Cas dia sama banyak antara positif dan negatif. Okey, ini elektroskop, nama alat yang digunakan untuk mengkaji sesuatu objek itu positif atau negatif. Kemudian kita juga dah tengok bagaimana kilat terhasil dan konduktor kilat digunakan untuk mengalirkan cas-cas yang berlebihan yang tinggi sangat voltan dia tu masuk ke dalam bumi. Okey. Kemudian ni adalah mesin yang nak hasilkan voltan tinggi. Kemudian kita dah tengok bagaimana kita nak selesaikan masalah yang melibatkan elektrostatik. Okey. Lagi kita juga dah tengok arus elektrik. So hari ni cikgu nak awak tengok buku teks. Yang ni kita tutup kejap. Mari kita sambung balik. Kita tengok buku teks sekejap. Buku teks awak ada di muka surat berapa Bawa balik tak buku teks? Ada. Ada Sekejap kita tengok buku teks. Praktis formatif 7.1. Okay. 7.1 macam mana nak besarkan dia? Okey. Nombor 1 nyatakan bentuk tenaga yang wujud dalam setiap keadaan berikut. Apa nama bentuk tenaga tu? Dalam air yang mendidih. Kalau dalam air yang mendidih, air tu panas ke tak? Panas. Panas, jadi ada tenaga apa? Haba. Haba. Pandai. Dalam tu ada tenaga haba. Okey? Seekor ayam yang sedang berlari. Ayam yang sedang berlari ni maksudnya dia ada tenaga kinetik. Okey? Apa saja benda yang bergerak, kereta bergerak, awak berlari, berjalan. Okey? Maksudnya dia ada pergerakan. Bila ada pergerakan, nama tenaga dia adalah tenaga kinetik. Bagus. Seterusnya spring yang dimampatkan. Okey, bila kita mampatkan spring, dia ada satu tenaga yang awak sebut tadi, tapi untuk spesifiknya kita sebut dia sebagai keupayaan. Bagus. Tenaga keupayaan elastik. Kalau kita kata elastik saja, dia tak spesifik. Maksudnya kita nak kata dia tu dalam diri dia ada benda tu. Selagi awak, macam contoh awak mampatkan spring, selagi awak tak lepaskan spring tersebut, dia tak akan terpelanting spring tu. Ni spring panjang macam ni. Bila awak mampatkan, dia jadi rapat macam tu. So bila kita lepaskan tangan kita, ni awak rapatkan dia. Bila kita lepaskan tangan, nanti dia akan terpelanting. Dia akan jadi panjang balik macam keadaan asal dia. Yang tu yang kita panggil dia tenaga keupayaan elastik. Okey? Semasa pergerakan awan, banyak cas akan terkumpul di awan. Berdasarkan pernyataan, terangkan kejadian awan. So bagaimana kejadian awan sebenarnya? Bagaimana terangkan kejadian kilat lah. So macam mana kita nak terangkan kejadian kilat? Kita boleh tengok balik nota yang cikgu bagi pada pelajaran lepas. Okey, ni dia. Kejadian kilat. Okey, baca tu Kuhan. Kejadian kilat adalah salah satu fenomena yang berkait dengan kes elektrostatik. Pergeseran antara awan dan udara menyebabkan awan dicas dengan cas-cas elektrik.
Kilat berlaku kerana daya tarikan yang wujud antara cas positif pada bumi dan cas negatif pada awan. Terima kasih Tuhan. Sebenarnya sebelum berlakunya hujan, kita nampak awan di langit tu bergerak merapati antara satu sama lain. Pada waktu dia bergerak tu sebenarnya ada angin yang tolak. So bila angin tu tolak, berlaku geseran antara awan dan udara. Dalam udara kita ni memang dah ada partikel habuk, udara, okey. Bila dia bergeser dengan awan, apa yang berlaku adalah awan akan dicas. Dalam awan nanti akan ada cas. Macam ni. Bila dia bergerak, katakan mula-mula dia duduk kat sini awan ni duduk kat sini. Dia bergerak, angin tolak dia. Lepas tu yang sebelah sini dah berat tak nak bergerak dah. Kawan-kawan dia yang lain merapat, apa-apa lah sekali jadi banyak. Bila banyak, kita akan nampak awan kita warna dia gelap. Okay, warna dia gelap dan last sekali nampak macam hitam-hitam tu, maka hujan pun akan turun. Pada waktu dia bergerak tu, mereka ni duduk tempat asing-asing tau asalnya. Awan yang main bertempat lain last sekali berkumpul duduk dekat kubang pasu. Lepas tu kubang pasu kita pun hujan. Ni semasa dia bergerak tu akan menyebabkan dalam awan ni mengumpul banyak cas. Cas bahagian atas awan dia banyak positif, bahagian bawah negatif. Bila ada air hujan yang turun, maka air hujan tadi akan jadi konduktor antara awan dan bumi. Maka apa yang berlaku ialah kilat iaitu voltan tinggi akan dialirkan ke bumi. Jadi janganlah berada kat luar rumah pada waktu hujan baru nak mula turun. Okey. So menjawab kepada soalan kita tadi, awak nanti salin jawapan ni pun okey. Okey, cukup. Geseran antara awan dan udara menyebabkan awan dicas dengan cas-cas elektrik. Kilat berlaku kerana daya tarikan yang wujud antara cas positif pada bumi dan cas negatif pada awan. Okey, kita sambung lagi dengan soalan seterusnya. Okey, soalan nombor 3. Berapakah rintangan bagi sebiji lampu kereta yang mengalirkan arus 0.025A apabila disambungkan kepada akumulator kereta? So, apakah arus dalam mentol itu mantap? Okey. Kita nak tengok, awak kena perhatikan pada kita punya formula. Okay. Dia kata kalau kita nak cari R, awak kena tutup R. So nak senang macam ni. Cikgu bagi kat awak satu tips. Macam nak padam ni, tak boleh pula. Mana dia punya pemadam? Padam ni cuma sangat. Okey, guna balik pen. Okay. Dia segitiga. Segitiga tu V duduk atas. Vanisha. V, ingat Vanisha atas. Bawah ada I, ada R. Okey, bila kita nak cari rintangan, kita kena tutup rintangan tu. Kita tengok apa je yang ada kat situ. Katakan awak ambil jari awak tutup rintangan. So tak nampak ada R kan? R kita tulis kat sini. Apa yang kita nampak sekarang? V ada kat atas. So formula dia V kat atas. Bawah dia I. Kalau kita nak cari yang lain, awak tutup lah. Kalau nak cari I, awak tutup I. Nak cari V, tutup V. Okay. Jadi kalau dah ada formula R sama dengan V per I, kita masukkan nilai V. Nilai V kat sini ialah 12 volt. Bahagi dengan I, arus 0.025. Okey, siapa ada kalkulator? Tolong tekan set kalkulator. Ibu punya kalkulator saintifik tak ada dalam ni. Okey, cikgu tekan sini lah. 12 bahagi
0.025. So jawapan cikgu ialah 480 . So rintangan kat sini ialah 480. Okey, kita tengok dia punya unit VA negatif 1 . VA negatif 1 ataupun unit lain untuk rintangan ialah ohm. Macam kepala sotong tu. 480 ohm. Adakah arus dalam mentol itu mantap? Arus mantap ni maksudnya arus tu tetap lah. Adakah arus dalam mentol lah, mentol mantap? Sebab dia kata dia guna accumulator. Accumulator ni adalah bateri. Okay. So bila bateri, lama-lama dia makin malap . So kita tak kata dia mantap lah. So cikgu confirmkan balik jawapan. Kita check balik jawapan dalam jawapan kat belakang. 7.1. Adakah jawapan dia mantap? 7.1. Mana lah? Dia cakap kat kita arus dahsyat adalah mantap kerana dibekal oleh voltan daripada accumulator. Oh, accumulator tu bukannya bateri biasa. Okay, bateri yang dalam kereta kot ni lah. Kita dalam kereta kereta. Bateri dalam kereta, bukan bateri yang bateri kita duduk berbual dalam lampu kita tu. Accumulator ni dia punya bateri mantap. Okay, bateri kereta mantap. Sebab tu kalau kita bawa kereta, awak bawa kereta waktu malam, cahaya dia sama je. Waktu malam ni, malam esok dia tak ada. Malam esok akan jadi makin malap . So kita katakan mentol, arus dalam mentol adalah mantap kerana arus dibekalkan oleh accumulator. Arus dibekalkan arus dibekalkan oleh accumulator. Itu jawapan dia. Boleh ke setakat tu? Boleh. 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 Okay, So sekarang kita nak sambung dengan dalam buku teks awak. Kita nak tengok komponen elektrik dan simbol dia. Lepas ni kita akan tengok ada banyak litar. Okay. Litar kita ni akan jadi litar sesiri, selari. Okay. Jadi awak kena kenal pasti dulu simbol dan apa fungsi benda tu. Okay. Untuk yang pertama ni adalah switch. Kalau kita nampak bentuk dia macam ni, maksudnya switch ni terbuka. Switch terbuka maksudnya arus tak boleh mengalir. So macam mana switch tertutup? Switch tertutup macam ni. Dia punya dia punya tu bersambung terus. Nampak tak? Dia tak terngangau macam tu kan? So yang ni on. Kalau macam dalam gambar ni maksud dia off. So kalau kita nak bagi lampu menyala, kita kena on. Kena macam ni lah. Kalau awak nak tutup lampu kena offkan dia punya switch. Okay, sel kering ni bateri. Kalau awak nampak dia satu pairing macam ni, pairing dia satu tinggi, satu rendah ini maksudnya satu bateri. Kalau awak nampak ada dua pairing, maksudnya dua bateri. Okay, macam mana dua pairing? Macam ni. Satu, dua. Maksudnya tu ada dua biji bateri. Tapi kalau ada satu pasang saja, dia punya tinggi dia tu kan, tinggi rendah dia tu, maksudnya dia tu adalah satu biji saja satu biji bateri saja. Okey, voltmeter. Voltmeter kita tanda dia sebagai V. Voltmeter ni fungsi dia adalah nak ukur beza keupayaan. Galvanometer pula kita nak ukur arus ulang-alik, arus yang kita boleh hasilkan daripada penjana. Ammeter pula adalah alat untuk mengukur arus. Okey. Seterusnya ialah mentol.
Okay, ada juga buku yang lukis mental macam ni. Macam ni pun betul. Okay, kadang-kadang awak guna buku RBT ke, dia buat mental macam ni. Kalau mental menyala, dia buh lah lampu lagu tu ke. Okay, tak apa. Simbol yang berbeza tapi awak boleh agak lah maksud dia. Kenapa dia pangkah macam ni? Maksudnya ni adalah filament lah, perintang. Dia panas kat sini. Okay, kalau perintang tetap, ini untuk perintang tetap Perintang tetap maksudnya dia dah ada satu nilai yang awak tak boleh ubah. Dia tetap macam tu. Contohnya kalau kita guna dia memang 5 ohm. Tak boleh ubah-ubah lah. Okay, ini fuse. Fuse ni fungsi dia nak putuskan arus dalam litar. Sekiranya ada arus berlebihan masuk. Dia akan leburkan kat tengah-tengah ni. So dia akan terputus. Dia akan jadi macam switch automatik lah. Tapi switch fuse ni dia hanya akan lebur wire kat tengah ni sekiranya arus berlebihan masuk. Tujuan dia nak elakkan daripada berlaku litar pintas. Okay, perintang boleh laras ataupun perintang boleh ubah atau nama lain dia Apa? Sebut tengok. Zara cuba sebut nama perintang boleh laras. Apa nama dia? Rosette. Sebutan dia yang betul ialah rheostat. Okay. Terima kasih Zara. So kita boleh guna simbol macam perintang tapi kita letakkan anak panah kat tengah-tengah dia ataupun anak panah dari atas. Okay, ini menunjukkan perintang boleh laras di mana kita boleh ubah-ubah nilai perintang. Kalau kita nak banyak, kita tarik banyak. Kalau kita nak 50 ohm ataupun kita nak 5 ohm, kita tarik sikit je. Jadi kita boleh laras dia lah sebab dia ada dawai dalam tu dawai yang panjang tu dia akan menentukan nilai bagi perintang. Tapi rheostat ni dia tak ada number tau dekat dia punya perintang. Dia tak ada macam dengan voltmeter ataupun galvanometer ataupun ammeter. Rheostat ni dia hanya boleh dicari nilai menggunakan formula V sama dengan IR. Nak cari R sama dengan V per I. So kalau kita gabungkan voltmeter dan ammeter, nilai daripada voltmeter dan ammeter tu kita masukkan dalam formula, barulah kita boleh dapat nilai bagi perintang. Okey, kita sambung lagi. Okey, dengan tajuk kita ini pengaliran arus elektrik dalam litar bersiri dan litar selari. Okey, tadi kita dah berkenalan dengan dia punya simbol. So kita nak tengok litar siri dan litar selari. Ni yang cikgu sebut tadi. Cuba sebut balik kat cikgu, apa fungsi switch? Siapa ingat? Untuk menyalakan mentol dan tutup membuka. Hidupkan atau matikan? Hidup atau matikan? Arus Mentol. benarkan arus mengalir ataupun tak benarkan arus mengalir lah. Okey. Sekering ni dia nak bekalkan apa? Kuasa elektrik. Dia akan bekalkan beza keupayaan ni. Okey, dia bekalkan tenaga lah. Okey, voltmeter pula kerja dia nak ukur apa? Ukur beza keupayaan. Dia nak ukur apa? Keupayaan. Beza keupayaan. Galvanometer pula nak ukur beza. Kita nak ukur arus ulang alik ukur arus ulang alik. Sambil cikgu duduk cerita ni bolehlah awak tambah-tambah nota awak Ammeter pula kerja dia nak ukur arus juga tapi arus terus. Arus ulang alik ni dia pergi kanan, dia pergi kiri, dia patah balik tau. Tapi kalau dalam ammeter dia hanya untuk ukur arus terus. Selalunya arus terus ni yang datang daripada bateri. Galvanometer pula dia ukur arus ulang alik yang datang daripada penjana. Kita guna tangan kita naik atas turun bawah dalam medan magnet.
maka kita boleh hasilkan arus ulang alik. Okay, mentol pula dia akan bekalkan cahaya. Okay, bekalkan cahaya. Sumber cahaya. Perintang pula kerja dia nak kurangkan arus. Fuse nak putuskan litar sekiranya arus berlebihan. Perintang boleh ubah sama macam perintang kat atas. Okay, fungsi dia nak kurangkan pengaliran arus. Okay, sekarang ni kita nak tengok litar yang terdiri daripada pelbagai simbol ni sepatutnya awak dah boleh hafal lah selepas pelajaran kita hari ni. Okay, jom kita berkenalan dengan litar bersiri dan litar selari. Okay, bila kita sebut perkataan siri, siri ni maksudnya berturutan. Macam mana berturutan tu? Ni Vanisha berdiri kat sini. Wuhan berdiri kat sini. Zahra berdiri kat sini. Semua duduk sederet. Awak tak nampak muka masing-masing. Okey, awak tengok depan. Vanisha tengok depan, Wuhan tengok depan, Zahra tengok depan. So bila cikgu lalu, cikgu akan pergi straight macam tu. Okey. Satu arah lah maksud dia. Tak boleh patah balik lah. Tapi kalau Wuhan bagi makanan, dia bagi kat Vanisha, bagi kat Zahra. Satu je. Jadi kita kata dia berturutan. Okey. Kalau selari, ni face to face ni. Mentor ni nampak mentor ni, mentor ni nampak mentor ni. Macam tu lah. Jadi dia selari ni, contoh dia pasal jalan tau. Dia bukan pasal orang. Cikgu bagi contoh tadi tu saya saja je. Okay, kita contoh yang betul dan macam ni. Kalau dia bersiri, maksudnya dia berturutan, maksudnya arus tu hanya boleh mengalir satu arah saja. Ataupun, kita tak kata satu arah. Kita kata satu jalan. Satu jalan. Tak ada jalan lain. Contohnya, ni kita ada bateri. Okay, kita ada positif kat sini. Sini negatif kan? So dia akan mula daripada positif. Jadi arus akan mengalir macam tu. Okay, kita assume kita punya switch dah tutup. So arus boleh mengalir ke kiri. Turun bawah. Okay, so lampu ni menyala. Lampu ni menyala. Lampu ni menyala. Sampai balik kat sini. Okay. Katakanlah satu lampu terbakar. Lampu yang tengah-tengah terbakar. Belum. So apa yang berlaku ialah bila lampu terbakar, filament dia burst tau. Filament dia terputus. Bila filament dia terputus, maksudnya awak punya litar ni dah putus. Okay, wayar putus Wayar putus, litar tu putus. So bila litar jadi macam tu, maka litar tak lengkap. Tak lengkap. Maksudnya arus tak boleh mengalir. Jadi apa yang berlaku kalau satu mentol terbakar, maka katakan mentol B terbakar Kalau mentol B terbakar, maka mentol A pun tak boleh menyala, mentol C pun tak boleh menyala walaupun dia tak rosak. Sebab apa? Sebab dia kena mengalir pada satu arah. Jadi bila B tu terputus, dia seolah-olah kat sini dah terkoyak. Dah terputus. Arus tak boleh nak pergi dah dekat A dengan C. Okay, itu yang kita katakan litar bersiri. Dia hanya ada satu jalan saja. Ataupun cikgu bagi contoh macam ni. Cikgu contoh macam ni. Katakanlah rumah awak, rumah jiran awak, okay, duduk bersiri. Okay. Kata ni rumah Sarah. Lepas ni rumah Zara. Ini rumah Wuhan. Okay. Adik, Zara kahwin. Bila Zara kahwin, dia letak kemah kat tengah-tengah jalan tau. Zara takkan nak buat dalam rumah kan. Lepas tu nak buat kat dewan jauh sebab sekarang ni kita buat majlis kecil je. Contohlah Zara kahwin, ada 3 kemah. Letak depan rumah dia. Okay, Sarah memang boleh lalu. Tapi Sarah tak boleh nak lengkapkan litar. Okay, dia masuk rumah dia. Dia mai
Tapi bila nak keluar kereta balik kena pergi belah kanan kan, tak boleh bergerak. So Sarah punya kereta tak boleh bergerak. Kuhan memang tak boleh balik rumah dia lah. Kena parking depan rumah Sarah, jalan balik rumah dia. So boleh tak dia bawa kereta masa ni? Tak boleh. Jadi walaupun hanya Zahra saja yang buat kenduri, Sarah dengan Kuhan tetap tak boleh bergerak. Itu maksudnya. Rasa macam ada orang masuk. Sekejap Oh tak ada. Okey. Padam balik. Ini mental bukan nama orang. Cikgu melawak je. Okey. Faham ke tak apa maksud Siri? Maksudnya dia hanya mengalir dalam satu jalan saja. Tak ada jalan lain dah. Kalau jalan ni putus, maka orang ni pun tak boleh bergerak, yang ni pun tak boleh bergerak. Apa yang berlaku ialah ketiga-tiga mental tak boleh menyala. Okey. Litas selari pula. Litas selari ni dia ada beberapa jalan lain. Okey. Lebih dari satu jalan. Contoh Zahra, Sarah, Kuhan tadi. Kali ni Sarah pula kahwin. Sarah kahwin, ada kemah depan rumah dia kat sini lah. Kat sini ada kemah. Okay, ada kemah. Tapi Zahra, dia masih boleh balik rumah dia. Dia lalu kot jalan atas ni. Macam mana nak lalu depan rumah ni kan? Lepas tu Kuhan masih boleh balik jalan ni. Lalu kat sana. Boleh lengkap litar. Zahra boleh. Kuhan boleh. Pergi kat Zahra seorang. So apa yang berlaku kita boleh tengok ialah sekiranya kenapa cikgu nak buka tak boleh ni? Sekejap. Kawan awak nak masuk. Dah hilang dah, kesian dia. Siapa yang nak masuk tadi lah? Adik baru masuk. Adik baru bangun Adik. Terima kasih masuk juga. Okey, kita tengah belajar litas siri, litas selari dan kita nak tengok apa maksud litas siri. Litas siri tadi kita kata arus hanya mengalir dalam satu jalan saja. Kalau jalan tu tertutup tengah-tengah, orang lain semua tak boleh lalu, maka kita katakan mentor ketiga-tiga tu tak menyala. Rosak mentor tengah je. Tapi kiri kanan pun tak boleh menyala. Berbeza dengan litas selari yang mempunyai banyak jalan. Kalau lah mentor ni rosak, mentor atas dan mentor bawah masih boleh menyala. Tapi kecerahan dia tak sama lah. Nanti kita kena cari lain. Sebab arus dah berbeza dah bila rintangan tak sama. So kita boleh tengok maksud bagi litar siri dan selari. Okey, litar siri, Vanisha baca. Litas bersiri terdiri daripada komponen-komponen elektrik yang disambung secara bersebelahan bagi membentuk satu laluan tunggal untuk arus mengalir. Terima kasih Vanisha. Yang disambung bersebelahan tu maksudnya berterutan lah. Lepas dia ni, lepas dia ni. Jadi hanya ada satu laluan tunggal, maknanya ada satu jalan saja. Tunggal tu maksudnya satu saja. Okey, litar selari pula. Kita suruh adik lah baca, dia baru masuk. Adik, baca adik, litar selari. Adik dengar tak? Adik tak respon pun. Okey, Devendran baca. Okey cikgu. Litas selari ialah litas. Tak dengar Devendran, kuat sikit. Devendran. Cikgu. Litas selari ialah litas yang dibahagikan kepada lebih daripada satu cabang laluan arus elektrik yang mempunyai komponen elektrik di setiap cabang. Okay, thank you. Perlahan sangat suara awak. Okay. Dia kata litas ni dibahagi kepada lebih daripada satu cabang. Jadi jalan ada banyak.
selalunya jalan taman rumah kita lah ni. Siapa yang duduk kat jalan utama dengan jalan kat lorong-lorong tu. Jalan dekat lorong-lorong tu selalunya ada banyak alternatif. Kau boleh lalu belakang dapur orang ni, boleh lalu ke depan rumah orang ni. So alternatif yang banyak tu maknanya kita panggil dia litar selari. Sekejap ya. Okey, sekarang ini kita nak tengok bagaimana arus, voltan dan rintangan dari litar bersiri dikira. Okey. Arus ni kalau dalam litar bersiri, dia kat mana-mana pun sama. Contohnya ini kita punya litar. Kita pasang ammeter kat sini. Okey. Mental kita nak tak kat mana? Mental tak sebelah ni lah. Okay, mental sebelah ni. Ammeter duduk sini, mental duduk sini. Kita dapati nilai bagi ammeter ni katakan 1 ampere. Tiba-tiba awak ubah ammeter tu letak dekat sebelah bateri. Okay, pun dapat 1 ampere juga. Okay, tak mahu sebut ampere, ampere pun boleh 1 ampere. Maksudnya 1 unit bagi arus. Okay, ni unit dia macam kita kata RM5, 5 bahts. $5. Okay, ni unit untuk arus. Unit untuk arus ampere. Jangan kata 1 voltan lah. Arus adalah 1 ampere. Kalau voltan, voltan ni sebenarnya nama unit lah. Cikgu suka kalau kita guna kuantiti fizik dia beza keupayaan. Okay, beza keupayaan ni katakan kita pasang dekat sini. Dia mesti pasang secara selari ya. Nanti kita pasang dekat bateri, beza keupayaan dia katakan kita baca 3 volt. Okey, 3 voltan. Ni unit dia. Rintangan pula, unit dia ohm. So awak kira-kira formula dia V. Formula rintangan tadi kita tengok dekat segitiga ni. Okey, kita tutup R. V sama dengan IR, R sama dengan V per I. R sama dengan V per I. Okay, kita tengok V kita kat sini 3 volt. Bahagi dengan 1A. Maka kita dapat 3 VA negatif 1 ataupun 3 ohm. Ataupun nak tulis 3 simbol saja pun boleh. Okay. Jadi dalam litar siri, apa yang awak kena tahu ialah arus ni ataupun ammeter ni kalau kita letak kat mana-mana pun nilai dia sentiasa sama. Tapi beza keupayaan tak sama. Pasal apa tak sama? Sebab kalau kita ada 3 mentol, kena tambah ketiga-tiga mentol punya beza keupayaan. Sebagai contoh cikgu bagi kat sini, kita ada 3 mentol. Mentol pertama, mentol kedua, mentol ketiga. Okay, tadi kita kata kat sini voltmeter dia memberi bacaan 3 Kalau kita letak kat sini voltmeter, sini 1. Sini lagi voltmeter 1 volt. Sini lagi voltmeter 1 volt. So awak kena campur tiga-tiga ni, dia akan dapat sama balik dengan dia punya sumber bateri dia. Sebab tu dah formula dia. V sama dengan V1 tambah V2. Kalau ada lebih daripada tu tambahlah. Ni ada 3. 1, 2, 3. So kita akan dapat 3V. Tapi kalau ammeter awak letaklah kat mana-mana pun nilai dia sama, tak payah tambah. Rintangan macam biasalah. Rintangan guna formula R sama dengan V per I. Kita dapat 3VA negatif 1 ataupun 3 ohm. Okey. Nampak macam pening sikit tapi tak apa, soalan ni senang-senang je, nanti dia akan tanya kita. Padam. Cikgu suka bab ni sebab ni fizik Cikgu memang mengajar fizik. So, cikgu suka bab ni. Sebab bab ni bab pengiraan yang mudah-mudah je sebenarnya. Kalau awak minat kira-kira, maksudnya awak minat fizik lah.
Nanti di kata 4 awak boleh belajar dengan cikgu. Cikgu mengajar fizik di kata 4. Okey, arus, volta dan rintangan dalam litar siri. Arus yang mengalir dalam setiap litar adalah dalam setiap mentol adalah sama. Sentiasa sama. So, awak kena ingat yang ni. Tapi jumlah voltan dia adalah hasil tambah voltan yang melintasi. Dia adalah hasil tambah. So, V hasil tambah, kena ada tambah. I tak payah tambah. Okay. Rintangan pun sama juga, rintangan hasil tambah. So, rintangan juga adalah hasil tambah rintangan yang merentasi komponen. Okay, sekarang kita nak tengok kelebihan dan kekurangan litar bersiri. Setiap satu dia ada kelebihan dan kekurangan. Orang yang duduk rumah satu line macam cikgu kata tadi tu kan, seorang kahwin, tengok orang lain tak boleh balik rumah dah. Sebab apa? Ada kemah tengah-tengah jalan. Yang satu lagi tu, kalau seorang tu kahwin, yang lain masih boleh balik rumah dia. Sebab apa? Sebab kemah tengah jalan tu tak ganggu untuk dia bergerak. Tapi kita kena tengok sebenarnya dalam litar siri ni dia masih ada kelebihan dia. Sebab apa? Kelebihan litar bersiri ialah setiap komponen dalam litar dia akan terima arus yang sama. Maksudnya kalau kita letak mentol tu, kecerahan mentol adalah sama. Tak boleh berdinding kepala, tempat ni cerah lah, tempat ni gelap lah. Duduk kat sini cerah sikit. Tak, dia sentiasa sama je dia punya arus. Yang kedua ialah semua komponen dia dikawal oleh switch utama. Dia buka satu biji, buka satu switch, terbuka semua lampu. Tak payah nak kena on satu, tak payah. Okay, so dia dikawal oleh satu switch utama. Awak off satu switch tu, semua lampu akan terpadam. Seterusnya adalah penambahan voltan akan membekalkan arus yang lebih besar. Sebab apa? Sebab arus yang lebih besar ni terhasil kerana voltan tadi yang tambah akan menyebabkan arus setiap mentol pun akan bertambah. Okey. Kekurangan dia. Litar bersiri ni. Mana hak ni. Ada pula tak ingat. Litar bersiri ni yang mentol dia duduk sebelah-sebelah. Kelebihan dia tadi yang pertama semua tempat arus dia sama. Mentol kiri kanan ni sama cerah. Lepas tu kita hanya kawal guna satu switch saja. Okey, awak nak buka lampu, awak tekan kat sini je switch. Okey, kat sini ada switch. So awak tekan sini je, awak akan buka dua-dua. Kemudian bila kita tambah nilai voltan, maka arus yang lebih besar akan terhasil. Nanti awak punya lampu makin cerah lah. Tapi kekurangan dia, kalaulah salah satu mentol terbakar. Kalau ada 3 mentol, tiga-tiga tak berfungsi. Walaupun yang rosak tu satu, dua-dua tak berfungsi. Okey. Dan ada lagi kekurangan lain, kalau kita tambah lagi mentol, apa yang berlaku ialah nanti mentol-mentol tu semua akan jadi malap. Awak tambah sebiji lagi kat tepi ni, jadi A, B, C. Jadi rintangan dia akan bertambah dan arus dia akan berkurang. Ini akan menyebabkan lampu kita malap. Lagi banyak kita guna lampu, kita pun rasa macam banyak lampu bilik ni, lagi terang. Rupanya lagi banyak lampu, lagi tak terang. Sebab rintangan dia bertambah. Okey. Setiap alat elektrik tak boleh dipadamkan secara berasingan. Awak rasa macam membazir sampai 3 biji lampu nak padam. Tak boleh. Kalau awak tutup satu, awak buka dia punya switch, awak akan padam 3-3. Kalau awak on tadi cikgu kata tutup buka. Kalau kita off, semua terpadam. Kalau kita on, semua terbuka lampu. Jadi susah sikit lah kita nak berjimat-jimat, okay. So kena ada setiap satu tu dia punya switch dia. Sebab even awak letak switch satu dekat sebelah mentol A, letak switch sebelah mentol B, still tak boleh. Dia akan putuskan litar lah. Jadi awak akan tak dapat langsung lampu. Walaupun satu saja kita tutup switch dia, semua lampu tak menyala. Itulah kelebihan dan kekurangan litar bersiri.
Okey, cikgu nak Sarah baca, Sarah, kelebihan dan kekurangan litar selari. Okay, baca dulu kelebihan dan kekurangan litar selari. Sarah boleh baca tak? Kelebihan dan kekurangan, cikgu. Ya. Kelebihan, setiap alat elektrik boleh dihidupkan atau dimatikan secara berasingan. Penambahan alat elektrik tidak menjejaskan fungsi alat elektrik yang lain dalam litar yang sama. Kekurangan, voltan setiap alat elektrik tidak dapat dikawal kerana voltannya adalah sama dengan voltan sumber. Terima kasih. Kelebihan dia kata setiap satu tu kita boleh matikan secara berasingan. Okey, kalau awak tak mau lampu A, tutup lampu A, lampu B dengan C masih boleh guna. Kemudian dia kata lagi, kelebihan dia adalah kalau kita tambah alat elektrik, okey, arus dalam litar tu tak akan berkurang. Maksudnya tak ada lah makin malap kita punya mental lah. Dan kekurangan dia pun ada kekurangan juga. Voltan setiap alat elektrik tak dapat dikawal kerana voltannya adalah sama dengan voltan sumber. Jadi kalau barang elektrik tu kecil ya, rentangan dia kecil, voltan dia tetap sama. Jadi dia ada pro and con lah. Kita tengok balik dia punya formula untuk arus dalam litar selari. Kalau litar siri tadi kita kata sama kan kat mana-mana. Tapi dalam litar selari arus dia kena tambah. Tak sama. Tapi yang sama adalah voltan. Apa yang ada dekat dia punya sekering adalah sama dengan apa yang ada dekat dia punya setiap mentol. Dan rintangan tadi kalau litar siri kita just campur saja. Tapi kalau dalam litar selari awak kena guna formula 1/R. Okey. Formula ni cikgu akan terang dengan lebih lanjut bila kita jumpa soalan lagi. Okey. Ini adalah contoh sistem pendawaian di rumah. Di mana sistem pendawaian di rumah ni disambung secara selari. Ada ke yang orang kat rumah dia pasang secara siri? Nak tahu selari ke tak? Selari ke siri ke? Awak masuk rumah. Adakah bila kita tekan satu switch tu menyala habis lampu, kipas, TI semua? Tak kan? Awak masuk rumah, awak boleh kawal apa yang awak nak on, apa yang awak nak off. Contohnya kita nak buka peti ais setiap masa 24 jam. Jangan off. Awak nak buka TV bila nak tengok saja. Awak on aircon bila panas. Dalam keadaan sejuk-sejuk, hujan-hujan macam ni, janganlah on aircon. Jadi yang tu lah rumah kita. So rumah kita, sistem pendawaian dia secara apa ni? Secara apa pendawaian kat rumah kita? Selari. Siri ke selari? Selari. Selari. Sebab apa? Sebab kita boleh kawal setiap satu peralatan di rumah kita tu secara berasingan. Okey. Arus yang mengalir daripada bekalan kuasa utama ke litar masing-masing akan dikawal oleh papan agihan. Okey, apakah masalah yang akan kita selesaikan sekarang? Kita nak tengok yang berkaitan dengan number. Awak kena tekan kalkulator ataupun kalau number tu ringkas, tapi boleh kira. Okey, jom kita try untuk soalan nombor 1. Tengok dalam buku teks awak tau. Soalan dalam buku teks. Dua perintang R1, R2 disambung secara siri. Okey, tak tahu ni lampu ke apakah. Hitungkan rintangan berkesan. Bila kita nak cari rintangan berkesan untuk litar, kena tengok dulu litar apa ni, litar apa ni. Kena pasti dulu. Dia duduk sebelah-sebelah ni. Siri ke selari? Duduk sebelah-sebelah kiri kanan.
Apa nama litar ni? Kena pasti dulu. Ni nama dia litar bersiri. So kalau kita nak cari rintangan berkesan R sama dengan R1 tambah R2. So ambil 2 ohm tambah 2 ohm dapat 4 ohm. Okey, macam mana kita nak cari arus dalam litar? Untuk mencari arus dalam litar, kita boleh guna formula. Ingat tak formula segitiga tu? Ingat. Okey. Bila nak cari I, kena tutup I. Bila kita tutup I, apa yang kita nampak ialah I sama dengan V per R. Okey, V nak tengok kat mana? V awak boleh tengok pada bateri dia. 6 volts. Bahagi dengan R. R tadi daripada pengiraan kita iaitu 4 ohm. Ambil kalkulator, tekan 6 bahagi 4 dapat 1.5 V ohm negatif 1 atau 1.5 ampere. Okey, I arus unitnya ialah ampere. Ampere atau ampere. Okey, voltan V1 dan V2. Okey, macam mana nak cari voltan? Bagi setiap satu ni, okay, sebelum tu kita kena tahu dulu. V1 tambah V2, dia mesti akan dapat 6 volts. Betul? Sebab tadi kita kata kat atas ni, dia punya nilai dia adalah sama dengan hasil tambah semua beza keupayaan yang ada kat bawah. Jadi, cuba kita tengok perintah yang sama mesti akan hasilkan beza keupayaan yang sama. So kalau nak teka-teka lah, kalau nak teka-teka, 6 bagi 2 lah. Bagi 2 lampu, kita akan dapat 3 volt tambah 3 volt. So V1 3 volt, V2 pun 3 volt. Untuk orang yang tak mau teka, dia nak guna formula pun boleh juga. Guna formula V sama dengan IR. So V sama dengan IR. I tadi nilai dia ialah 1.5A. Darat dengan rintangan yang dekat sini. 2A. So 1.5 darat 2 dapat 3 volts. Kenapa cikgu tulis A kat sini? Ini 2 ohm 2 ohm. Jadi 1.5 darab dengan 2 ohm kita dapat 3.0 A ohm ataupun 3 volts. So kalau sebelah kiri 3 volt, sebelah kanan pun 3 volt, hasil tambah dia dapat 6. Maka jawapan kita tepat lah. So yang ni V1, V2 tak payah kira dah sebab dia benda yang sama. Okey, selesai untuk soalan yang pertama. Okey, dekat sini daripada soalan A, B, C. Kat mana awak nak tanya cikgu soalan? Ada soalan nak tanya? Sekejap lagi awak kena buat lah. Awak kena buat ni, ni contoh kot ni. Kena buat. Ini penyelesaian dia nah, ada dalam buku teks. Tapi cikgu nak awak salin. Contoh tu kena salin. Okey, untuk soalan kedua, perintah R1 dengan R2 ni kalau kita tengok dia duduk face to face. So apa nama litar ni? Tolong abang asal kan cikgu? Litar siri ke selari? Selari. Pandai. Kenapa awak cakap selari Vanisha? Sebab dia bersemuka-semuka. Dia bertentangan Dia ada berapa jalan ni? 1, 2. Ada 2 jalan kan? Dia ada 2 jalan. Jadi jalan-jalan ni kita panggil dia jalan alternatif lah. Kat bawah ni bukan jalan. Nak bawah ni ialah cara kita nak pasang voltmeter. Cikgu lupa lah abang. Emitter ni kita mesti pasang dia secara siri. Maksudnya kita letak je kiri kanan. Tapi voltmeter kena ada 2 wire. Sebelum dengan selepas perintang. Yang ni kita panggil dia pemasangan secara selari. Voltmeter memang kena pasang secara selari dan ammeter memang kena pasang secara siri. Okay, 2 perintah R1 dan R2 disambung secara selari pada litar. Hitung rintangan berkesan. Ingat kalau litar selari, rintangan berkesan dia awak kena guna formula 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Okay.
Jadi cuba kita tengok berapa nilai bagi R1. Kita masukkan kat tempat R ni. Jawapannya adalah 2 ohm. Tambah dengan yang ni pun 2 ohm. Okay, jadi kita dapat 1/2 tambah 1/2 dapat apa? 2/2. 2/2 maksudnya? 2. 2/2 maksudnya 1 lah, betul tak? Betul? Okay, so 1 per R sama dengan 1 ohm. Terbalikkan bagi R tu naik atas. So R sama dengan 1 ohm. Jadi rintangan berkesan kita ialah 2/2 ataupun 1 ohm. Voltan pula, voltan V ya. Voltan V kat sini, bawah. V1 ke, V2 ke sentiasa sama dengan bateri. Cuba tengok bateri berapa. Berapa nilai bateri? 1. 6 voltage. 6 voltan. Okey, arus pula. Arus kita guna formula segitiga tadi. Okey, kita nak cari arus. So, I sama dengan V per R. V 6 bagi dengan rintangan 1. 6 bagi 1 dapat 6 V ohm negatif 1 ataupun 6 A. 6 ampere. Kena salin balik contoh 1, contoh 2 ini ya. Kita nak tengok pergerakan bagi arus. Arus sepatutnya bergerak daripada terminal positif ke terminal negatif. Ini pergerakan arus. Tapi pergerakan elektron tak? Pergerakan elektron dia mula daripada sumber elektron lah. Ke positif lah. Yang bawah ni awak tak payah tengok lagi lah. Kita tengok pergerakan arus saja. Arah pergerakan elektron tu maksudnya dekat negatif ni. Negatif kan sifat dia ada banyak elektron. So elektron akan bergerak daripada sumber elektron tu ke mana dia suka ke positif. Jadi pergerakan elektron adalah sentiasa menentang pergerakan arus. Siap untuk pelajaran kita hari ini. Jadi kerja awak sekarang ialah mula awak buat nota. Lepas tu awak salin contoh 1 dengan contoh 2. Okey? Latihan praktik formatif 72 tak payah buat lagi. Nanti untuk pelajaran akan datang, cikgu akan buat praktik formatif 7.2 tu sama-sama dengan awak. Okey So cikgu harap hari ni awak dapat teruskan kita punya latihan, nota dan contoh. Okay, setakat itu saja kelas kita hari ni. Okay. Ada soalan tak daripada awak? Tak ada. Tak ada. Okey, setakat itu saja. Jangan lupa tulis kehadiran hari ni nah. Okey, terima kasih siapa yang datang hari ni untuk Google Meet tulis dalam kurungan GM. Okay, terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Bye-bye. Okay, bye-bye.